Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kebenaran daripada Allah dapat kita bersua kembali dalam sesi tazkirah kali ini, yang mana Ustaz akan bercakap tentang Hari Raya Aidiladha ataupun lebih dikenali sebagai Hari Raya Korban. Anak-anak yang Ustaz kasihi sekalian, sedar tak sedar, kita telah menghampiri satu tarikh penting. Jadi tak lama lagi lah kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Hari Raya Aidiladha ni hari raya yang kedua terbesar dalam kalender umat Islam. Betul tak anak-anak? Hari Raya Korban ini merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan umat Islam untuk melakukan ibadat korban. Jadi anak-anak suka Ustaz ingatkan ibadah korban merupakan perbuatan Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ni manusia pertama yang melakukan ibadah korban. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita, meneruskan amalan ibadah korban ini. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Ma amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jal min hiraqati dam." Maksud dia, tidak ada amalan anak Adam yang dicintai Allah Subhanahu wa taala melainkan daripada menumpahkan darah, iaitu darah korban. Jadi anak-anak, majoriti ulama mengatakan ibadah korban merupakan sunat muakkad. Apa maksud sunat muakkad tu anak-anak? Sunat muakkad adalah perkara sunat yang dituntut dalam Islam. Jadi anak-anak, bila melakukan ibadah korban termasuk dalam sunat muakkad, jadi perkara ni dituntut, digalakkan umat Islam untuk melakukannya. Jadi kita sebagai umat Islam kena bersungguh-sungguh. Tidak boleh ambil sambil lewa. Berasa tahun ni malah nak korban tau. Malah nak korban lah. Agak juga pitih tak 7-8 ribu. Tak boleh buat gitu anak-anak. Bagi orang yang mampu, insya-Allah sama-samalah melakukan ibadah korban. Melainkanlah anak-anak, pada musim sekarang ni lah, kadang-kadang ada juga halangan. Musim PKP ni, bagi yang berada di PKPD mungkin tidak dibenarkan. Ustaz pun ada terbaca syarat-syarat kalau di PKPD tidak boleh buat ibadah korban perseorangan. Kena daftar dulu, baru boleh melakukan ibadah korban. Itu lain ceritalah. Maksudnya dalam keadaan yang normal, insya-Allah kita doakan pada Allah SWT, kita akan kembali kepada normal dan kita dijauhi daripada wabak yang sedang berlaku sekarang ni lah, wabak virus COVID.
Jadi kalau dalam keadaan biasa, mesti anak-anak kita kena bersungguh-sungguh. Bagi yang mampu, buatlah ibadat korban. Kalau tak mampu seekor lembu, ambillah satu bahagian sahaja, insya-Allah. Seterusnya anak-anak, ada persoalan. Bagaimana dengan orang yang nak melakukan korban tu? Contoh, ustaz nak korban, contoh nak buat korban. Apa larangan ke ataupun apa yang ustaz mesti buat? Okey. Ada satu larangan ya anak-anak, buat yang mahu melakukan korban. Pada 10 hari bulan Zulhijjah, 11, 12, 13. Orang yang mahu melakukan ibadah korban ni, dia tidak boleh memotong rambut dan kuku dari 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah. Dengan kata lain, kalau anak-anak tengok dekat TV tu, ada penyimpan mohon-mohon besar mengumumkan masuknya 1 Zulhijjah. Biasa dia umum lepas maghrib. Ya, umum lepas maghrib. Jadi daripada tarikh maghrib tu, dah kira masuknya 1, dia umum sebelum. Maknanya keesokan tu lah. Kalau keesokan, waktu maghrib tu dah dikira sebagai 1 Zulhijjah. Jadi start daripada malam tu selepas maghrib sehinggalah orang tu nak melakukan korban. Dia sembelih atau dia ambil satu bahagian, dia wakilkan kepada penyembelih. Ni dia niat, dia tengok binatang sembelihan dia tu disembelih. Sembelih saja, keluar saja darah, jatuh saja pada tanah tu, selepas pada tu, selepas saja sembelihan berlaku ibadat korban tu, barulah dia boleh potong kuku, potong rambut lah. Jadi daripada 1 Zulhijjah sampai dia melakukan korban, tak boleh dia potong rambut, potong kuku. Dilarang lah. Baik anak-anak, jelas anak-anak, ibadah korban ini satu tuntutan yang besar kepada kita umat Islam untuk melakukannya. Satu syariat. Ustaz kata sebut tadi, sunat muakkad, sunat yang dituntut-tuntut. Perkara tu sunat, tidaklah wajib. Tapi sunat ini dituntut pada orang yang mampu, insya-Allah. Seterusnya anak-anak, Ustaz ingin menyebut amalan apa yang baik, yang afdal dibuat. Jadi kita kena ingat anak-anak, bila sampai saja bulan Zulhijjah, bila masuknya bulan Zulhijjah, ingatlah tarikh 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah sehinggalah kepada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah kita raya hari raya korban. Jadi 1 hari bulan Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah, ada beberapa amalan yang boleh kita laksanakan, amalan-amalan sunat. Amalan-amalan ini lebih afdal kita lakukan pada tarikh-tarikh ini, 1 hari bulan sampai 10 Zulhijjah. Amalan apa anak-anak? Yang pertama, sedekah. Perbanyakkan sedekah anak-anak daripada 1 hari bulan sehingga 10 Zulhijjah. Yang kedua, puasa sunat. Kita puasa sunat anak-anak. Puasa sunat. Yang ketiga, berqiyamul lail. Qiyamul lail anak-anak. Setiap malam sudah sembahyang isyak, kita tidur, niat dalam hati, kita berdoa pada Allah supaya Allah bangunkan kita. Hampir-hampir dekat subuh bangun, pukul 4, 4.30 dah. Kita bangun, kita ambil wuduk, kita beribadat, sembahyang sunat, kita mengaji, kita berdoa dah. Seterusnya anak-anak, kita perbanyakkan zikir. Berzikirlah pada 1 Zulhijjah, daripada 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah, berzikir banyak-banyak.
buat pada masa ni lebih baik. Bagus. Dan juga anak-anak, jangan lupa perbanyakkanlah doa pada waktu ini, pada tarikh ni 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah. Dan tidak lupa juga anak-anak berbuat baiklah pada ibu bapa kita. Dan kita berkata-kata, kita cakap, biar bercakap perkara-perkara yang baik pada tarikh-tarikh ini. InsyaAllah Allah akan memberi keberkatan pada kita, memberi pahala pada kita dan mengira amal ibadat kita ini, insya-Allah. Tapi ingat anak-anak, kalau tadi Ustaz ada sebut kita kita puasa sunat kan. Hati-hati pula. Jangan dibuatnya pada puasa sunat itu pada 10 Zulhijjah. Tak boleh sebab masa tu hari raya. Kena tengok tarikh tu betul-betul lah. Hari raya tak boleh puasa. Lepas tu pada 11 Zulhijjah, 12, 13 pun tak boleh puasa. Sebab apa? Hari itu adalah dikira hari tasyrik. Tak boleh puasa juga. Dan seterusnya anak-anak, Ustaz harap apa jua maklumat yang Ustaz berikan ini menjadi panduan pada anak-anak, dan anak-anak boleh amalkan bersama-sama dengan ibu bapa, insya-Allah. Jadi setakat itu saja isi tazkirah Ustaz. Moga tazkirah Ustaz ini memberi manfaat pada sesiapa saja yang menonton video Ustaz ini. Jadi setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.